Yakin rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Baik, kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ini sebab dah tular. Jadi mungkin banyak sebenarnya perlu kita belajar. Kadang-kadang diri kita pun ada benda yang pastinya kita rasa macam kita buat betul. Tapi sebenarnya di mata orang lain sebenarnya apa yang kita buat tu tak betul. Kadang-kadang amarah tu susah nak kawal. Betul. Kita kata muhasabah diri apabila berhadapan dengan situasi seperti itu, kita harus kawal amarah kita. Untuk saya lah kan. Kadang-kadang kita ni manusia juga. Kadang-kadang tidak lari daripada kesilapan. Tapi dalam pelakuan makcik tersebut, saya yakin dia boleh hentikan diri tengah-tengah dia mungkin istighfar, astagfirullahalazim, apa yang aku buat ni kan, rezeki semua dari Allah Taala. Tapi bila amarah tu berterusan, berpanjangan, itulah yang jadi masalah. Dia macam satu tempat, kalau kita pergi melancong kan, satu tempat tu semua makanan laut, semua jual makanan laut. Betul. Tapi kan masing-masing kan ada cita rasa kan, masing-masing dan sebagainya. Tak perlu gaduh lah sebagainya lah. Saya suka muka dia ni. Saya suka ketam sebelah sana tu, kicap masak kicap sama, tapi masing-masing ada kelebihan. Baik, kita nak teruskan kupasan berkenaan dengan yakin rezeki dari Allah ini. Kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zahzan Muhammad, merupakan pendakwah yang lama tak jumpa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat kembali kami Cai. Datuk dah tengok video tular? Ya. Perasaan Datuk mula-mula tengok video tersebut? Seperti yang telah pun diulas oleh netizen tadi, bahawa rezeki ini daripada Allah. Jadi tak sepatutnya kita, maknanya kita blame orang lain ataupun kita seolah-olah macam kita menentukan rezeki pula ya. Jadi perkara semikian mestilah dielakkan, kerana seperti yang kita semua sedia maklum, dalam keadaan sekarang semua orang kena kompromi dan juga kena memandang orang lain sebagai saudara kita, adik-beradik kita. Kalau lebih tua daripada kita, kita anggaplah macam ayah kita atau ibu kita atau makcik kita. Kalau lebih muda daripada kita, kita anggaplah anak-anak kita. Ya, kalau sebaya kita anggaplah boleh jadi kawan kita satu masa akan datang. Itu pendekatan yang bernas, yang sangat bernas. Kalau kita cuba nak tahan marah tu, untuk saya di sini masalah sebenarnya adalah perasaan marah yang membuak-buak di sana. Jadi mungkin komen daripada Datuk. Ya, seperti yang kita semua sudah maklum bahawa marah ni ataupun rasa tak puas hati ni, dia berpunca daripada hati yang kotor sebenarnya. Marah tak salah kalau kita tengok dalam ulasan oleh Imam Al-Ghazali bahawa kalau seseorang menghina kita, menghina agama kita atau buat satu perkara yang tak sepatutnya kepada sesiapa orang Islam, maka kita kena pertahankan. Ya, maka marah ni adalah satu fitrah, tapi hendaklah ia dikontrol, dijaga. Jadi sebenarnya bila kita marah dalam keadaan seperti yang ditunjukkan, maka ia menunjukkan satu perasaan yang berpunca daripada hati yang tak dirawat. Ya, jadi seolah-olah seperti dalam hidup ni kita saja yang betul. Jadi perkara semikian memanglah satu benda yang sangat ditegah dalam syarak. Dan kalau kita lihat sebenarnya perasaan marah, siapa yang marah, dia dapat mengawal marahnya dalam keadaan mampu untuk melepaskan kemarahan itu, maka di akhirat besok Allah akan berikan kepada dia, kalau diumpamakan dalam hadis itu, dia boleh memilih daripada berapa ramai bidadari yang dia hendak. Maknanya anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang dapat kontrol, dapat jaga dirinya dalam keadaan semikian. Jadi inilah perkara yang asas, yang penting, yang kita kena didik, kena jagalah. Sebenarnya sangat berkaitan dengan hati sebenarnya. Wallahualam. Tapi bila kita tahu kita mencari rezeki dan sebagainya, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kan, macam kita ni kadang-kadang berniaga, tahu kita nak kaya untung. Tapi dalam mencari keuntungan tu macam mana kita nak pastikan bahawa kita pun sendiri berniaga dan mencari keuntungan tu dengan jalan yang penuh keberkatan lah. Macam sebab tadi kan dekat-dekat je. Sebenarnya mencari rezeki ni, rezeki menuntut kita, seseorang kita, ya, sebagaimana bayang-bayang mengejar kita, sebagaimana kematian ditentukan untuk kita. Kerana Allah Taala telah pun memberikan kepada kita ni, dalam hadis katakan hatta tastakmila ajalah. Maka dia ajar dalam hadis kita supaya kita mengetahui bahawa semua rezeki telah ditetapkan. Dan seorang itu tidak akan mati melainkan dia telah sempurnakan semua rezeki yang Allah tetapkan untuk dia. Maka dalam hadis mengatakan bahawa mintalah kepada Allah wa ajmilu fit talab. Fa innahu ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Maka apabila yang kita usahakan itu dengan jalan yang betul, kita dapat berkat dan juga dapat rahmat dan dapat rezeki. Tapi sebenarnya kalau kita buat satu benda itu tak mengikut jalan yang betul, umpamanya merampas hak orang, memfitnah orang, ya, mengada-ngada cerita yang dipanggil sebagai gharar, ya, kita tunjuk benda tu kecil je, tapi kita highlightkan dalam apa-apa yang dia sosial kita macam besar, macam hebat.
maka orang pun tertipu dengan apa yang kita buat pendekatan tadi. Kita mungkin dapat kumpul harta yang banyak, tapi kena ingat harta itu akan menghancurkan kita. Memadailah kalau kita baca dalam surah Al-Qasas satu kisah yang dikemukakan oleh Allah, kisah Qarun. Ya, Qarun. Sampai disebut harta Qarun, ya, sinonim, signifikan kekayaan itu dengan Qarun. Allah menyatakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ya, sampai harta dia itu digambarkan nak bawa harta itu ulu quwwatin, laki-laki yang kuat nak mengangkat kunci dia untuk membuka khazanah harta dia. Tapi akhirnya bagaimana? Kerana dia ingkar dan dia menganggap harta tu milik dia, rezeki tu bagi dia semuanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ni semua yang pandai aku. Aku pun tak pernah explore, aku pun tak pernah kerja. Tuan-tuan, sebenarnya kerja ni unik tau. Siapa kata dia kuat bekerja? Anas ke Fariha ke? Kuat bekerja tak? Kalau kita kata kita kuat bekerja, makcik yang bekerja sapu dekat bilik air kita, yang sapu jalan raya, terdedah kepada penyakit, mereka lagi bekerja berat berbanding kita. Tapi kenapa pemulihan kita lebih daripada mereka? Menunjukkan bahawa rezeki ni Allah yang tentukan. Ada orang kerja kuat, tapi sampai ke meninggal dunia, dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi apa ramai di kalangan kita yang tak minta tapi Allah bagi. Ya, maknanya pemberian ini daripada Allah, rezeki ini telah ditentukan oleh Allah. Maka itu sebab kata para ulama salaf, yang antara tanda keimanan ni, saya tahu bahawa RM1 lah, RM1 kalau kita kata lain, RM1 yang apa dapat pada awak, takkan saya dapat. Dan apa yang RM1 yang telah ditentukan untuk saya, awak takkan dapat. Itu sebab kita dapat lihat seperti digambarkan Fariha tadi. Ada orang berniaga, kedai makan, sebelah menyebelah, tapi semuanya makmur. Ya, ada satu tempat dekat tak jauh dari sini, ya. Ada seorang makcik ni niaga. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya berniaga okey semua. Tapi minggu depan ni saya kena buka kedai. Saya tanya, kenapa kena buka kedai? Dia kata kat situ ada satu kedai yang paling power. Dia tarik ramai orang untuk makan. Tapi malam itu ditutup. Dia beritahu kami dah siap-siap. Punya baik je. Kerana hari ditutup nanti limpahan itu akan pergi pada kami. Ya Allah, makcik, dah berapa lama makcik berniaga, makcik? Saya berniaga dah 20 tahun kat sini. Kami ada understanding yang baik. Dan kita dapat lihat dia kesan daripada keberkatan rezeki ni. Anak-anak jadi orang baik. Darjah tinggi. Hidup walaupun rumah kecil tapi hati luas. Jadi inilah kesan daripada kita mengamalkan prinsip. Apa untuk awak saya takkan dapat. Apa yang saya punya tak ada siapa boleh ambil. Muafakat di sana. Ya. Satu lagi yang saya tergerak hati bila saya lihat video tadi tu kan, apabila makcik tu bentak, saya tak nak tengok muka awak kat sini lagi. Wow, itulah ayat yang betul buat saya istighfar. Astaghfirullahalazim. Keangkuhan di sana. Jadi kita ada kemarahan, kita ada agihan rezeki, tapi keangkuhan di sana. Boleh Ustaz ulaskan? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, ini semua adalah seperti digambarkan, inna nafsa la'ammaratun bisu'i ila ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu sentiasa memberontak dan menagih satu yang lebih. Mengkehendaki satu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa yang kita lihatkan package yang berlaku dalam mungkin sikap yang perlu dibaiki di sini, iaitu nombor satu sekali kerana tak ada rasa tawakal pada Allah. Bayangkan burung yang terbang waktu pagi itu disebut dalam hadis, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju bitana yakhruju khimasan wa yarji'u ritana. Kalau kamu tawakal pada Allah macam sang burung, kamu lihat dia keluar perutnya kempis tapi pulang perutnya penuh. Sebenarnya setiap kita dah ada ketentuan di sisi Allah. Jadi kata dalam kitab tasawuf, semut hitam pada malam yang hitam, dalam batu yang hitam, ada rezekinya. Allah tahu kat mana untuk dia. Tahu di mana dia dan apa peruntukan untuknya. Ya ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Semua Allah dah tentukan. Jadi bila prinsip tawakal yang berasaskan kepada akidah ni tidak kukuh, maka kita selalu membuat ramalan, sangkaan, jangkaan yang tak tepat. Kita melihat orang itu sebagai musuh bagi kita. Kita melihat dia mengambil rezeki kita. Saya terbaca satu kisah yang berlaku di Arab Saudi dan saya percaya peristiwa ini betul-betul berlaku. Ia ada satu rangkaian kedai grocery yang sangat besar di Saudi. Kalau kita pergi, kita akan jumpa kedai tersebut lah. Maka ketika dia buka dalam Burj Tower tu, dibuka dalam menara jam tu, clock tower tu, kedai dia, banyak sambutan. Orang Malaysia pun suka pergi beli belah di situ, kedainya besar. Tiba-tiba ada satu kompetitor masuk, pesaing masuk, dan buka kedai sama, dia punya type dia punya pattern perniagaan sama. Tapi bayangkan tuan-tuan, pada hari pembukaan itu, syarikat yang sudah lama establish di Arab Saudi ni menyediakan makanan yang elok-elok, minuman, pergi hantar pada dia punya pesaing itu.
Dan pesaing itu yang menjadi manager GM itu terkejut. Dia orang putih ya. Dia terkejut. Dia tengok, kenapalah kau bagi aku makan, kami makan. Dia kata, kita ni compliment each other. Apa yang untuk aku, kau takkan dapat. Apa yang kau punya, Allah tentukan untuk kau, kami takkan dapat. Jadi kita sama-sama gunakan tempat ni, makmurkan dia bersama. Ramainya pengguna yang dapat manfaat. Sebenarnya kita berniaga, tuan-tuan. Kita bukan berniaga benda, kita berniaga memberi kepada orang faedah dalam hidup. Memberi manfaat. Contoh kita beli kereta kan, kereta tu dapat bawa kita bekerja, meneduhkan kita pada hujan, dapat menyebabkan kita berkasih sayang dalam keluarga, anak isteri dapat menumpang sama-sama, menumpangkan orang susah dan sebagainya. Ya, kita beli rumah kerana supaya dengan rumah tu kita dapat tinggal. Jadi sebenarnya apa saja yang kita tawarkan kepada orang Islam seperti adik ataupun anak yang bercakap tadi, ya kita kena tahulah selling point kita, apa kekuatan yang ada pada kita. Semua orang jual pisang goreng contohnya, tapi kita letak cheese, kita jadikan dia lebih rangup, presentation kita cantik, bersih, maka itu yang menambah nilai pada apa yang kita buat. Jadi kita kena kreatif lah buat macam ni. Tambahlah nilai, jangan tambahkan musuh. Allah, begitu ya. Betul lah ya. Masya Allah, begitu bernas penjelasan daripada Datuk tadi. Kita dengar macam senang je, mudah je penyakit hati. Tapi sikit je Datuk, dalam 21 tu macam mana untuk kita betul-betul pulihkan hati tu? Ada tips ke doa ke tiap pagi bangun, macam mana? Ya. Sebenarnya antara doa yang paling ringkas, yang paling mudah, Nabi pernah ajar pada semua sahabat, dan kita ni semua berhutang kan. Jadi Sayyidina Ali berhutang dan dia jumpa Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, hutang saya banyak. Takut-takut mati tak sempat nak bayar." Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pesan kepada kita, kalau engkau punya doa, engkau punya hutang sebesar gunung sekalipun, orang Melayu kata sekeliling pinggang lah, engkau amalkan doa ni, Allah akan bereskan hutang kau, bagi engkau idea untuk selesaikan hutang. Saya ijazah kepada tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan yang mengamalkannya, yang belum mengamalkannya, tolong amalkan. Baca lepas subuh, lepas asar. Iaitu, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, dan kayakan aku dengan apa anugerah daripada-Mu, bukan daripada manusia. Ya Allah yang buka pintu hati manusia untuk membeli pada kita. Jadi kena ada sifat macam tu, minta pada Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketika turun ayat, orang semua bergebuk-gebuk tanah pada zaman Nabi kerana takut tak punya tempat untuk bercocok tanam, maka Allah turunkan ayat, rezeki engkau bukan di bumi, di langit. Allah turunkan hujan untuk engkau semua. Jadi Allah yang memiliki segala-galanya. InsyaAllah, mujarab doa untuk memulihkan hati kita yang mungkin dalam liku-liku perjalanan ni kadang-kadang kita lupa akan matlamat kita ya, Fariha. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Zazam Muhammad di atas apa perkongsian yang diberikan tadi, dah bagi sedikit kan. InsyaAllah sama-sama kita amalkan.